Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Apa yang saya ingin terangkan di sini ialah definisi ibadah, definisi akidah, contoh ibadah, contoh akidah, akibat daripada akidah yang terpesong, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Pertama sekali, definisi ibadah. Definisi ibadah dari segi bahasa Arab ialah patuh, taat, tunduk dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Dan dari segi istilah agama pula, tindakan menurut dan mengikut diri dengan sepenuhnya kepada segala sesuatu benda. Kemudian definisi akidah. Apa itu definisi akidah? Definisi akidah juga terbahagi kepada dua, iaitu dari segi istilah dan dari segi agama. Dari segi istilah, akidah merujuk kepada kepercayaan yang terikat kukuh dalam hati seseorang yang membentuk dasar dan panduan hidupnya. Ia adalah keyakinan atau pegangan yang tidak goyah dan menjadikan asas bagi segala pemikiran dan tindakan seseorang. Dari segi agama pula, akidah merujuk kepada kepercayaan asas yang wajib diyakini oleh setiap Muslim, seperti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Akidah Islamiah ini dikenali sebagai rukun iman dan menjadi asas utama bagi agama Islam. Contoh-contoh ibadah. Yang pertama sekali ialah solat. Solat ialah perbuatan berdoa, memuji dan menyembah Allah secara khususnya yang dilakukan 5 kali sehari. Terdapat dalil tentang ibadah solat ini, iaitu solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Seterusnya, ibadah puasa. Ibadah puasa ialah ibadah yang menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, terutama pada bulan Ramadan. Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibnya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seterusnya ialah ibadah zakat. Ibadah zakat ialah ibadah yang mengeluarkan sebahagian harta kepada golongan yang memerlukan sebagai bentuk penyucian harta dan sokongan kepada masyarakat. Seterusnya ibadah haji. Ibadah haji ialah menunaikan ibadah haji di Mekah bagi yang mampu dan yang merupakan salah satu rukun Islam. Seterusnya, baca Al-Quran ialah satu ibadah juga. Baca Al-Quran ialah membaca, memahami dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk ibadah dan petunjuk hidup. Begitu juga dengan zikir. Zikir merupakan membaca, ialah perbuatan membaca, memahami dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk ibadah dan petunjuk hidup. Seterusnya, ibadah buat baik kepada orang lain. Contohnya kita seperti membantu orang lain, memberi sedekah, menjaga hubungan dengan jiran dan menolong orang yang memerlukan. Dan akhir sekali ialah ibadah menuntut ilmu. Ibadah menuntut ilmu ini ialah ibadah yang mencari ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu kehidupan sebagai amalan yang diberkati. Contoh-contoh akidah pula ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu dan tiada sekufu baginya. Ini termasuk sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan lain-lain. Seterusnya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yakin bahawa Allah mencipta malaikat sebagai makhluk yang patuh dengan tugas-tugas khusus
seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang mengurus rezeki, dan Israfil yang meniup sangkakala pada hari kiamat. Seterusnya, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Yakin kepada para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dan akhir sekali ialah kepercayaan kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang merupakan kitab terakhir dan menjadi panduan umat Islam. Dan seterusnya ialah akibat daripada akidah dan ibadah yang terpesong. Yang pertama sekali ialah syirik, kemunduran ekonomi, jenayah, pergaulan bebas, keruntuhan moral. Kesimpulannya, kita mestilah menghayati konsep ibadah dan akidah berpandukan sunnah Rasulullah agar sentiasa berada di dalam dasar yang betul. Kita hendaklah mendalami ilmu ibadah dan akidah agar dapat menghindari perkara yang merosakkan akidah Muslim sejati. Sekian, terima kasih.